Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu teruskan pembelajaran kita. Kita sambung kepada komponen biosis mengikut arah Stroff. Okey, sebelum tu cikgu nak recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kamu dah belajar tentang komponen-komponen kamu dah belajar tentang maksud spesies, populasi, community, ekosistem. Sebenarnya kamu dah belajar masa form 2 dulu. Okey, tapi yalah, KSSM ni adalah kesinambungan daripada form 1 sampai form 5. Okey, jadi kamu kena master lah bab-bab sebelum-sebelum ini yang kamu belajar masa kamu form 1 sampai form 4 dulu. Okey. Lepas tu kamu dah belajar tentang komponen-komponen abiosis. Ada berapa komponen abiosis? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas kita yang lepas ada 6. Nilai pH, suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim mikro dan juga kelembapan udara. So, hari ni kita akan masuk kepada komponen biosis. Okey, komponen biosis adalah komponen hidup. Okey, mengikut arah Stroff. Okey, arah Stroff tahu kan? Arah Stroff start daripada pengeluar, lepas tu pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier, lepas tu pengurai. Yang itulah mengikut arah Stroff. Okey. Okey, so kita start. Okey, komponen biosis. Komponen biosis terdiri daripada organisma yang memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Ialah sebab komponen biosis adalah organisma yang hidup. Jadi kalau organisma yang hidup, of course dia memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Okey, manusia dan haiwan memperoleh tenaga dengan makan organisma yang lain, termasuk tumbuhan yang berfotosintesis. Okey, dia mesti dapatkan tenaga dengan makan organisma yang lain. Okey. Seterusnya, oleh yang demikian, sumber tenaga yang paling utama untuk semua organisma berasal daripada matahari. So, kalau pengeluar adalah pokok kan ataupun tumbuh-tumbuhan, so dia dapat directly 100% tenaga daripada matahari. Okey. So, komponen biosis terdiri daripada 3 kumpulan, iaitu pertama pengeluar, okey, yang kedua pengguna dan juga yang ketiga adalah pengurai. Recall balik yang form 2 dulu ni. Okey. So, kita tengok pengeluar dulu. Okey, so cahaya matahari dia membekalkan 100% tenaga kepada pengeluar, iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey, so pengeluar dia adalah autotrof. Autotrof, auto maksudnya sendiri. Dia menghasilkan makanan sendiri. Okey, mensintesis bahan organik. Bahan organik ni adalah glukosa lah. Okey. Organik ni maksudnya dia ada unsur karbon dan juga dia ada unsur karbon. So glukosa C6H12O6 H12O6 H12O6. Okey. Jadi glukosa adalah bahan organik. Jadi mensintesis, menghasilkan glukosa daripada bahan tak organik. Okey, daripada cahaya matahari ni. Kemudian pengeluar terdiri daripada tumbuhan hijau yang mensintesis glukosa daripada air. Air dia bukan organik H2O, tak ada karbon. Dan juga gas karbon dioksida dengan bantuan tenaga daripada cahaya matahari. Okey, so itu adalah pengeluar. Okey. Pengeluar dimakan oleh pengguna primer. Okey, pengguna primer adalah herbivore. Dia mesti herbivore. Organisma yang hanya makan tumbuhan sahaja. Yang memperoleh memperoleh tenaga dengan makan pengeluar. Okey. Seterusnya, pengguna primer dimakan oleh pengguna sekunder. Okey, pengguna sekunder adalah carnivore. Carnivore yang makan daging kan? Okey, yang makan pengguna primer ataupun omnivore yang makan dua-dua. Makan daging, makan tumbuhan. Okey, yang makan pengguna primer dan juga pengeluar. Okey, sama ada pengguna sekunder ni sama ada dia boleh makan sebab dia omnivore Omnivore dia boleh makan daging, dia boleh makan
daging ataupun dia boleh makan dua-dualah pokok. Okey, tumbuhan. Okey, kemudian seterusnya pengguna sekunder dimakan oleh pengguna tertia. Okey, dia mesti carnivore carnivore yang makan pengguna sekunder. So kita tengok sini eksplorasi bio. Okey, arastrof ialah susunan kedudukan organisma yang dihubung-kaitkan oleh aliran tenaga dalam sesuatu rantai makanan. So, ni melibatkan pengaliran tenaga lah ni. So, pengeluar dia dapat 100% tenaga daripada cahaya matahari. Pengguna primer hanya dapat 10% sahaja. Okey, daripada pengeluar. Yang lain pergi mana? Nanti kita belajar. Okey, pengguna sekunder dia dapat 10% daripada 10%. So, 10% daripada 10% berapa? 1 lah kan? 1% sahaja yang dia dapat. Lepas tu, pengguna tertia dia dapat berapa? 10% daripada 1%. So, maksudnya dia dapat 0.1% sahaja. Okey? So, nanti kita akan belajar. Ni dapat 1%, yang ni dapat 0.1% sahaja tenaga. Okey? So, yang dapat banyak tenaga adalah pengeluar. So, dapat directly from cahaya matahari, 100% dia dapat. Okey. So, kita tengok pengaliran tenaga dalam rantai makanan. Okey. Alright, organisma dalam suatu ekosistem saling berinteraksi antara satu sama lain dalam bentuk hubungan pemakanan. Semua saling berinteraksi. Okey, hubungan tersebut ditunjukkan dalam rantai makanan. Kamu dah belajar daripada kecil lagi. Okey, rumput dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. So, itu adalah satu contoh rantai makanan. Okey, so apa dia rantai makanan? Okey, apa kena ingat maksud rantai makanan. Kok-koklah ada soalan, dia suruh nyatakan maksud. Nyatakan maksud rantai makanan. So, boleh jadi 2 markah ataupun 1 markah. Okey, satu urutan pemindahan tenaga. Pemindahan tenaga. Macam cikgu kata tadi lah, pindah tenaga daripada cahaya matahari 100%. Yang dapat daripada cahaya matahari, dia nak pindahkan tenaga tu ke organisma yang lain. Pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertia. Nak pindahkan tenaga tersebut. Jadi, rantai makan ni adalah satu urutan pemindahan tenaga. Dari satu arastrof ke arastrof yang berikutnya bermula daripada pengeluar. Tadi kita tahu dah kan, arastrof tu apa? Adalah susunan kedudukan organisma yang dihubungkaitkan oleh aliran tenaga. Hubungan susunan organisma tu. Jadi pemindahan tenaga daripada hubungan satu organisma tu dari satu arastrof ke arastrof yang berikutnya. So, mesti bermula daripada pengeluar. Okey? Alright, kita tengok. Dalam rantai makanan dimulai dengan pengeluar. Dimulakan dengan pengeluar. Boleh buat lagu. Okey? Dimulai dengan pengeluar dan diakhiri dengan pengguna sekunder atau pengguna tertia. Okey? Pengeluar dimakan, dia sama ada dia akhir kat sini. Okey, pengguna sekunder ataupun last sekali dekat pengguna tertia. So, bergantunglah kepada rantai makanan itu. Okey, organisma akan makan organisma daripada arastrof sebelumnya. Okay, tenaga dipindahkan dari organisma yang dimakan kepada organisma yang memakan. Macam ni. Kan? Daripada pengeluar, dipindahkan tenaga. Tenaga dipindahkan daripada pengeluar pergi ke pengguna primer. Kemudian tenaga dipindahkan daripada pengguna primer pergi ke pengguna tertia. Sekunder. So, yang paling kurang sekali dapat tenaga adalah ni lah, Encik Helang ni. Sebabnya tadi pengeluar dapat 100% daripada cahaya matahari. Bila sampai kat sini, bila pergi ke pengguna primer, hanya 10% sahaja yang dipindahkan. Mana lagi 90%? Okey, nanti kita tengok. Okey, organisma yang makan organisma lain mendapat tenaga daripada tisu badan organisma yang dimakan. So, dia dapat tenaga daripada tisu badan organisma yang dimakan. Ayam, dia dapat dia dapat tenaga daripada tisu badan belalang ni. Okey. So, tenaga ini dipindahkan kepada organisma apabila makanan dicerna dan diasimilasikan untuk membentuk tisu baharu. Okey. Okey, siratan makanan pula. Tadi kita tengok pada rantai makanan. Okey, apa pula siratan makanan? Siratan makanan menggambarkan hubungan pemakanan dalam sesebuah komuniti.
Okey, terbentuk daripada beberapa rantai makanan. So, beberapa rantai makanan bergabung membentuk satu siratan makanan. Okey. Organisma dalam semua rantai makanan saling bersandaran, maksudnya saling bergantungan antara satu sama lain dalam aspek pemakanan. Okey. Dimulakan oleh pengeluar yang berfotosintesis. Okey, tumbuhan hijau pengeluar dia menjalankan fotosintesis dan kemudian menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia. Tenaga kimia ni adalah tenaga yang tersimpan dalam makanan. So, bentuk makanan tu dia akan simpan dalam organ akar, organ buah, batang, daun. So, maksudnya tenaga yang ada dalam glukosa kan? Tenaga yang ada dalam glukosa adalah tenaga kimia. Maksud glukosa ni kan adalah makanan. Jadi tenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan dalam makanan. Jadi pengeluar dijalankan fotosintesis, kemudian menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okey. Kita tengok kat sini, ini adalah satu siratan makanan. Macam cikgu kata tadi, siratan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang digabungkan. Okay, start dengan tumbuhan. Okay, nombor 1, dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh singa. So, kambing adalah pengguna primer. So, primer. Musang adalah sekunder. Tetia adalah encik singa. Okay. So, bergantung kepada rantai makanan tu. Kadang-kadang dia stop dekat pengguna tetia. Kadang-kadang dia stop dekat pengguna sekunder. Macam yang ni, tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa. So, dia stop dekat pengguna sekunder. Okay. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. So, bergantung kepada rantai makanan itu. Okay. So, dalam satu siratan makanan ada beberapa rantai makanan. So, nyatakan semua rantai makanan yang membentuk. Okey, kamu boleh ni lah fikir lah. Tengoklah kan. Berapa ni? Ini 1. Yang ni 1. Kat sini 2. Kat sini 3. Boleh bilang lah ada berapa kat sini . Okey. So, next kita teruskan dengan piramid. Piramid ekologi. Okey. Okey, rantai makanan dan siratan makanan menggambarkan hubungan pemakanan antara organisma. Ada hubungan. Rumput dimakan oleh beluncas. Hubunganlah tu. Okey. Apabila satu organisma makan organisma lain, akan berlaku pemindahan tenaga. Tadi macam mana boleh pemindahan tenaga itu boleh berlaku bila organisma itu dia makan organisma yang dia makan organisma yang lain. So, tisu badan dia tu adalah sebagai sumber tenaga lah kepada organisma yang makan tu. Okey. Dalam suatu interaksi pemakanan, apabila aras strof meningkat, bilangan individu, biojisim dan jumlah tenaga yang terkandung dalam setiap individu bagi setiap aras strof akan berubah. Okay, maksudnya gini, kan? Tadi kita kata rumput. Rumput mesti duduk dekat piramid ni mesti kena duduk bawah sekali lah sebab dia adalah pengeluar. Okay, rumput dimakan oleh beluncas. Okay, beluncas level nombor 2. Beluncas dimakan, beluncus pula dah. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam duduk level nombor 3. So, bila makin meningkat aras strof ini, so perubahan nilai tenaga, jumlah tenaga bagi setiap aras ni akan berubah. So tadi cikgu kata apa? Pengeluar 100% dia akan dapat tenaga daripada cahaya matahari. Beluncas dia akan dapat 10%. Ayam dia akan dapat 1% daripada beluncas. Dia jadi maksudnya setiap aras strof itu tenaga dia berubah. Okey. Kesemua faktor tersebut boleh digambarkan dalam bentuk piramid ekologi. Okey, so piramid ekologi terdiri daripada piramid bilangan, piramid biojisim. Okey, yang pertama piramid bilangan, yang kedua piramid biojisim dan yang ketiga adalah piramid tenaga. Kita tengok dulu piramid bilangan. Yang ni sebenarnya kamu memang dah belajar dah sebenarnya ni .
Okey, kita tengok bahagian paling bawah sekali mempunyai bilangan yang paling besar. Kita boleh bilang tak bilangan rumput dekat atas dunia ni? Tak boleh kan bilang kan? Kat padang sekolah kita pun kita tak mampu nak bilang satu persatu rumput. Okey, jadi bila arastrof yang paling satu yang paling bawah sekali ni semua ni adalah pengeluar. So pengeluar ni bilangan dia paling besar. Okey? Bilangan dia paling besar. Kita tak boleh kira dia. Okey, kemudian bahagian piramid seterusnya merupakan arastrof kedua, ketiga, keempat yang mewakili bilangan pengguna primer, pengguna sekunder dan juga pengguna tertier. So, pengguna primer, ni mewakili bilangan lah. Okey, ada berapa? Maksudnya yang ni paling besar. Contoh kat sini 100. 1000 lah cikgu letak. Okey. Pengguna primer dia akan jadi kurang 500. Lepas tu dia akan jadi makin kurang 300. Yang ni tiba-tiba dia akan jadi 30 contoh. Ini adalah mewakili piramid nombor. Makin tinggi, tengok bilangan organisma berkurang. Okey, makin tinggi arastrof ini, bilangan organisma akan berkurang dan saiz organisma juga bertambah. Tengok ular bapak besar. Saiz dia akan bertambah. Okey. Macam ni, semakin tinggi ke bahagian atas piramid, semakin kurang bilangan organisma dalam setiap aras dan semakin besar saiz organisma. Okey, kalau pengeluar kita tak boleh nak bilang. Ular kita boleh bilang tak? Kita boleh bilang lagi setakat ni kan. Ada berapa ekor ular. Boleh bilang. Tapi kalau rumput kita tak boleh bilang. Maksudnya makin meningkat piramid bilangan semakin berkurang jumlah organisma dan juga saiz organisma semakin bertambah. Yang tu paling penting sekali. Kamu boleh buat conclusion tentang piramid bilangan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada piramid biojisim. Okey, biojisim. Biojisim ni maksudnya apa? Bio, hidup, jisim. Jisim kering. Dia menggambarkan kepada jisim kering. Okey, piramid ini menggambarkan biojisim yang boleh dibekalkan kepada organisma dalam arastrof berikutnya. Okey, contoh. Jumlah biojisim pengeluar yang boleh dimakan oleh pengguna primer adalah lebih tinggi daripada biojisim pengguna primer dalam ekosistem. Maksudnya, jisim kering untuk pengeluar adalah lebih tinggi berbanding dengan pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier, jisim kering. Jisim kering ni apa kamu dah belajar sebelum ni sebenarnya? Jisim kering ni selepas kita keluarkan segala cecair daripada badan organisma itu. So, dapatlah jisim kering tu. So, makin tinggi piramid biojisim, semakin berkurang jisim kering. Gitu. Okey. Begitu juga dengan jumlah biojisim pengguna sekunder adalah lebih rendah daripada pengguna primer. Okey. Semakin tinggi ke bahagian atas piramid, semakin kurang jumlah biojisim per unit kawasan. So, jisim kering per unit kawasan. That's why dia punya unit dia kg per kilometer square. Maksudnya dia per unit kawasan. So, makin tinggi piramid biojisim, semakin berkurang jisim kering. Jisim kering. Okey. Okey, beres. Kemudian kita pergi kepada piramid tenaga. Yang ni kita cerita tentang tenaga pula. Okey. Sumber tenaga dalam ekosistem adalah tenaga cahaya daripada matahari yang diserap oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan fotosintesis dan menukarkannya kepada tenaga kimia. Okay, so 100% tenaga diterima oleh pengeluar. Okay, tenaga akan dipindahkan ke arastrof berikutnya apabila pengguna primer makan tumbuhan pengeluar. So, bila pengguna primer ni makan rumput atau makan tumbuhan, so tenaga itu dipindahkan. Okay, tenaga yang ada dalam molekul makanan mungkin disimpan dalam tisu badan atau dipindahkan ke persekitaran dalam bentuk kumuhan seperti air kencing atau disingkirkan melalui tinja. Okay, so kenapa hanya 10% sahaja yang totally dia terima? Kita tengok. Okay, apabila molekul makanan diuraikan untuk proses respirasi dan tindak balas lain, sesetengah tenaga dibebaskan ke persekitaran. Nampak? Okey, setengah tenaga dibebaskan ke persekitaran melalui haba. Jadi, so 90% daripada 100% yang diterima daripada pengeluar itu, okey, masa dia transfer ni 10% sahaja yang diterima oleh rabbit.
90% itu tenaga itu telah dibebaskan ke persekitaran melalui haba. Nampak tak? Banyaknya tenaga yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, hanya sebahagian kecil sahaja tenaga dalam makanan ditukarkan kepada tenaga yang disimpan dalam tisu badan sebagai penambahan biojisim organisma tersebut. So that's why semakin tinggi piramid biojisim, semakin rendah jisim kering organisma tersebut. Sebab dia hanya terima sedikit sahaja, 10% daripada 100% yang diterima daripada cahaya matahari. Okey? Hanya 10% tenaga dipindahkan ke arah strof berikutnya. Ke mana lagi 90%? Hilang ke persekitaran melalui haba, proses hidup. Di jalan-jalan pun perlukan tenaga, perkumuhan, penyahtinjaan. Ingat ke penyahtinjaan tak perlukan tenaga ke nak terang ke tahi tu? Perlukan tenaga. Jadi, so 90% yang hilang ke persekitaran. Okey? Oleh itu, organisma yang berada pada aras strof yang lebih rendah mempunyai kandungan tenaga yang lebih banyak berbanding pada aras strof yang lebih tinggi. Okay, jadi maksudnya pengguna primer dia hanya dapat 10% sahaja tenaga. Okay, pengguna sekunder dia dapat 1% sahaja. Maksudnya 10% daripada 10%. Faham tak? So, pemindahan tenaga ni daripada satu aras strof ke satu aras strof ni adalah sebanyak 10%. 10% daripada, yang 100%. So, 10% daripada 100%, 10% daripada 10% adalah 1%, 10% daripada 1% adalah 0.1%. So, yang paling tinggi sekali akan dapat tenaga yang lebih rendah. Okay? Tapi ada juga, kalau tengok kat zone aktiviti tu, muka surat 181 buku teks awak, okay? Ada juga keadaan di mana piramid bilangan dengan piramid biojisim, keadaan dia boleh wujud secara songsang. Songsang tu maksudnya apabila aras strof meningkat, bilangan organisma lebih banyak, okay? Dan biojisim organisma lebih tinggi. So yang ni awak boleh cari sendiri lah maklumat tentang piramid bilangan dengan piramid biojisim yang songsang ni. Tapi secara umumnya, secara teorinya, secara apa yang kita belajarnya, seperti yang dalam buku teks awak lah, awak kena ikut buku teks awak. Semakin tinggi aras strof, semakin rendah nilai tenaga. Semakin tinggi piramid biojisim, semakin rendah jisim kering. Semakin tinggi piramid bilangan, semakin berkurang bilangan organisma dan juga saiz makin bertambah. Okay? Alright. So, cikgu teruskan lagi jenis interaksi antara komponen biosis. Okay, sebagai manusia, kita hidup dalam sebuah komuniti. Setiap ahli dan komuniti tersebut saling memerlukan antara satu sama lain. Kau perlu aku perlu kau. Okay, begitu juga dengan haiwan dan tumbuhan. Okay. So, terdapat beberapa jenis interaksi yang utama iaitu saprofitism. Memang kamu dah belajar dah sebelum ni, tak ada masalah pun ni sebenarnya. Simbiosis, pemangsaan dan persaingan. Okay, so persaingan ada dua iaitu intraspecies, okay, dan juga interspesies. Okay, so persaingan intra maksudnya dia berlaku antara organisma yang sama spesies. Kena ingat ni berlaku, boleh jadi soalan objektif boleh keluar. Okay, intraspesies berlaku antara organisma yang sama spesies, tapi interspesies boleh berlaku antara organisma yang berlainan spesies. Contoh macam mana? Contohnya ada seekor seekor harimau dan juga seekor singa sedang mengejar seekor zebra. Jadi persaingan itu adalah interspesies. Sebabnya spesies dia nak dapatkan seekor zebra. Okey, tapi dia datang daripada spesies yang berbeza, kan? Harimau dan juga singa. Jadi dipanggil tu sebagai persaingan interspesies. Kalau intraspesies maksudnya dua ekor harimau sedang mengejar seekor zebra. Jadi dua ekor harimau tu spesies yang sama, jadinya dia adalah persaingan intraspesies. Okey, gitu Okey, yang ni dah ulang-ulang semua dah. Tapi tak apalah, ulanglah lagi sekali.
Okey, saprofitism. Saprofitism adalah interaksi organisma yang mendapat makanan daripada bahan organik yang mati. Ni yang cikgu kata decaying materials tu. Okey, contohnya cendawan, dia tumbuh di atas batang pokok mati. Okey, ni saprofitism. Kemudian simbiosis. Apa dia simbiosis? Simbiosis berlaku apabila spesies berlainan hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain. Nampak? Ada buaya, ada burung, spesies yang berbeza tapi dia saling berinteraksi. Ni apa? Cacing pita dalam usus manusia. Kan cacing pita spesies yang lain, manusia spesies yang lain tapi dia saling berinteraksi. Gitu. So simbiosis ni ada beberapa, ada mutualism, kemudian ada commensalism dan juga ada parasitism. Sebenarnya kamu dah belajar belaka dah kan? Mutualism macam mana? Mutualism, interaksi yang memberi keuntungan kepada kedua-dua organisma. Dua-dua dapat untung. Contoh apa? Burung tiung mendapat makanan, iaitu kutu pada badan kerbau. Manakala kerbau bebas daripada kutu. Kerbau dapat kebersihan lah. Okey, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh hermit crab and sea anemone. Hermit crab apa? Hermit crab. Ketam apa tu? Allahu Akbar. Ketam batu Hermit crab and sea anemone. So, apa yang dia dapat? Dia dapat perlindungan. Yang tu dapat pengangkutan. Banyak lagi lah contoh mutualism. Okey, kamu boleh cari. Okey, next adalah commensalism. Commensalism adalah interaksi yang memberikan manfaat kepada salah satu organisma tapi tidak memudaratkan organisma yang satu lagi. Maksudnya, satu dapat manfaat, satu lagi tak dapat apa-apa. Okey, contoh apa? Ikan jerung, dia dapat keuntungan daripada, tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada ikan remora. Tapi ikan remora, dia dapat makanan dan juga biasanya dia dapat perlindungan lah daripada ikan jerung ni. So, dia dapat makan teritip yang ada atas ikan jerung ni. So, dia dapat makanan. Tapi ikan jerung tak dapat apa-apa. So, itu adalah commensalism. Okey, parasitism adalah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja tapi memudaratkan organisma yang satu lagi. Contoh apa? Cacing pita dalam usus manusia menyerap nutrien, menyebabkan manusia perlu kekurangan nutrien. Okey, banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Okey, next adalah pemangsaan, interaksi yang ketiga. Yang tadi interaksi yang pertama saprofitism, yang kedua adalah simbiosis, yang ketiga pemangsaan. Pemangsaan melibatkan satu organisma pemangsa dengan organisma yang lain, iaitu mangsa. Contoh mangsa dengan pemangsa lah ni. Contoh apa? Burung hantu menangkap dan makan mangsanya, iaitu tikus. Okey. Okay, last sekali adalah persaingan. Okey, cikgu nak stop kat sini lah last Okey, persaingan berlaku apabila organisma satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, air, cahaya dan juga pasangan. So macam tadi cikgu bagi tahu, so persaingan ni ada dua, iaitu persaingan interspesies dan yang kedua adalah persaingan intraspesies. So interspesies maksudnya persaingan dari antara tumbuhan yang ni contohlah yang berlainan spesies. Berlainan. Inter yang berlainan. Inter adalah berlainan spesies untuk dapatkan cahaya matahari. Tapi kalau intraspesies, persaingan antara haiwan yang sama spesies untuk mendapatkan pasangan untuk mengawan. Ini contohnya lah. Okay. Alright. So, kamu boleh tengok buku teks. Muka surat 184. Itu adalah contoh eksperimen antara kesan persaingan intraspesies dan juga persaingan interspesies terhadap organisma. Yang ni pun pernah keluar ke exam, tak ingat cikgu, tapi ni antara yang glamour jugalah masa zaman KBSM dulu. Okey, kita tengok pernyataan masalah dia. Okey, buku teks muka surat 184. Okey, apakah kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies terhadap organisma? So, tujuan dia mengkaji kesan persaingan intraspesies dan persaingan interspesies terhadap organisma jika berlaku hipotesis jika berlaku persaingan yang tinggi antara organisma, pertumbuhan organisma menjadi perlahan. Okey, so pemboleh ubah macam biasa ada 3, dimanipulasikan jenis biji benih,
bergerak balas ketinggian anak benih yang dimalarkan, kuantiti dan jenis tanah, jumlah siraman air, baja, keamatan cahaya. So kamu boleh bacalah kat sini So kita tengok prosedur dia. Okey, mula-mula dilabelkan dulang ABC, kemudian dipilih secara rawak 30 biji benih jagung dan juga 30 biji benih padi. Okey, J tu represent as jagung dan P tu adalah padi. Kemudian nombor 3, 20 biji jagung disemai dalam dulang A. Okey, 20 biji padi, benih padi dalam dulang B, dan yang dulang C tu pula ada dua-dua. Ada benih jagung, ada benih padi. Okey, kemudian dia nak jarak antara dua benih itu adalah 10 cm, manakala jarak antara biji benih dengan tepi dulang ialah 5 cm. Okey, letakkan ketiga-tiga dulang di tempat yang redup, siram jumlah air yang sama. Yang ni maksudnya dia constant variable pemboleh ubah yang di-fix yang dimalarkan. Okey, selepas sebulan pilih secara rawak 10 anak pokok jagung dari A, 10 anak padi dari B dan 5 anak pokok jagung dan 5 anak pokok padi dari dulang C. Kemudian disuruh kita ukur dan rekod ketinggian setiap anak pokok serta purata dalam jadual. Okey, kemudian lukis graf bar. So kita tengok apa yang berlaku kepada ketinggian dan juga ketinggian setiap anak pokok tu. Kemudian tengoklah, maksudnya kalau dalam dulang C tu dia ada persaingan interspesies ke intraspesies. Interspesies kan dalam C kan, tapi dalam A dengan B tu intraspesies. Okey, jadi boleh tengoklah kat situ ni antara contoh eksperimen intraspesies dan juga interspesies. Okey. Alright, so itu sahajalah untuk kelas kita hari ini. Apa-apa cikgu update dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum.